Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sempena dalam bulan Ramadan, kita bincang lagi mengenai persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ibu-ibu, kakak rahmatullah sekalian kan? Sekarang kita nak tengok diri kita ini dan bagaimana Ramadan dia membentuk diri kita ini secara zahir ataupun secara dalaman, secara batinnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia dia ada deria dia. Kita ada deria mata, ada deria hidung, ada deria lidah, rasa, ada deria telinga, kan, dan ada dia tangan kita ni. Dan deria-deria ini adalah jalan masuk ke dalam hati, pintu masuk ke hati. Sebab itu dengan deria orang boleh menjadi tenang, dengan deria orang boleh menjadi stres. Dia pintu masuk hati. Dengan mata boleh jadi tenang, dengan mata boleh jadi stres. Kita memandang benda yang cantik-cantik, oh tenang, tengok bunga. Hari ni ada beli baju baru, ada bling sana, bling sini, oh tenang, tengok suka. Kita hias rumah kita, ada gambar, ada pasu kat sini, oh kan, ada beli ikan, orang beli ikan, kadang tengok ikan macam-macam kan, ikan nemo lah, ikan berbagai-bagai ikan. Jadi dengan deria menjadi tenang, dengan deria menjadi stres. Cuba kita balik rumah, tengok rumah kita bersepah. Oh, cucu kita, anak kita lah dulu kan, stokin campak sana, beg campak sini, baju sekolah campak situ, stres kita. Dengan mata menjadi tenang, dengan mata jadi stres. Mata itu juga dengan telinga menjadi tenang, dengan telinga menjadi stres. Hari ini kita dengar orang berkata yang baik-baik, oh tenang kita. Kita dengar nasyid-nasyid, alunan muzik yang dibenarkan oleh Islam, tenang. Cuba kita dengar benda yang bingit telinga, horn, tan sana tan sini, kita pergi Mesir contoh kan. Balik, oh pening, bingit telinga. Dengan telinga boleh menjadi tenang, dengan telinga boleh menjadi stres. Hidung, deria hidung, dengan hidung boleh menjadi tenang, dengan hidung boleh menjadi stres. Kita berwangi contohnya kan, wah tenang, wangi, amat nyaman saja. Tapi tiba-tiba wangi dalam kelas, tiba-tiba berkentut. Siapa punya pekerjaan ni, bau telur, mesti kenduri semalam banyak makan telur ni. Dengan hidung boleh menjadi tenang, dengan hidung boleh menjadi stres. Lidah kita sama juga. Hari ni kita makan sedap, masamnya cukup, masinnya cukup, manis cukup, tenang. Cuba kita makan yang masin sangat ataupun tawar sangat. Ibu-ibu, akak-akak yang pernah ikut saya pergi Palestin, apa rasa orang-orang makan? Terpaksa kita bawa sambal ikan bilis sendiri, baru ada selesa. Kita pergi Mekah kan, bawa rendang sendiri, serunding sendiri, baru rasa sedap. Sebab dengan lidah boleh menjadi tenang, dengan lidah boleh jadi stres. Jadi kita nak tengok Ramadan itu membawa kepada ketakwaan, bermaksud dia akan menjadikan individu menjadi tenang. Jadi kita nak lihat macam mana Ramadan memberi ketenangan kepada deria-deria kita. Sebab Ramadan itu melahirkan ketakwaan. Orang bertakwa adalah orang yang tenang jiwanya, orang yang tenang hatinya. Sebab itu kita tengok macam mana Ramadan membentuk deria kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengkategorikan orang berpuasa itu dengan 3 kategori. Pertama, puasa orang awam. Kalau kita lihat puasa orang awam, puasa orang yang tidak menjaga deria dia. Yang kedua, puasa orang khawas ataupun orang khusus, orang istimewa. Orang istimewa adalah orang yang menjaga dirianya, sehingga deria itu membawa dia ketenangan. Sebagai contoh kan, berpuasa, mata kan disuruh kita melihat benda yang baik-baik. Mata, jangan tengok aurat, jangan tengok maknanya dengan syahwat. Dan tengok dengan syahwat ni bukan semesti tengok orang muda. Seorang dia tengok nenek umur 80 tahun, dia cuit kawan dia, kau tengok tak lalat dia tu. Dulu lawan nenek ni tau. Dia turun ke rumah tu. Jadi maksudnya dia melahirkan melihat dengan syahwat.
Maknanya dilarang dengan syahwat. Telinga tak boleh dengar benda mengumpat. Kan diajar tak, dibentuk kita tu jadi tenang, suruh dengar benda baik, majlis ilmu, suruh dengar nasihat-nasihat, suruh dengar benda-benda yang mendatangkan kebaikan. Macam tu juga dengan lidah. Puasa ni sebenarnya kita diajar untuk menghargai rasa kat lidah ni. Sebab tu ketika kita berpuasa selama 8 jam, ketika berbuka puasa semua jadi sedap. Hatta air kosong pun kita minum, nikmat rasanya. Tenang, minum air kosong tu tenang. Puasa tu membentuk diri kita, akhirnya bawa ketenangan. Makan benda yang baik-baik, makan benda yang manis. Berbuka puasa jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan tu sehingga kita tak dapat mensyukuri nikmat makanan tu. Dia makan, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah akhirnya kita boleh merasai nikmat makanan tu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dengan deria lidah mendatangkan keterangan, dengan deria boleh mendatangkan stres. Begitu juga dengan deria rasa kita, tangan kita. Tangan kita ni, apa fungsi pula tangan? Disuruh kita sentuh badan kita. Dalam bulan Ramadan ada solat tarawih. Solat tarawih itu kan sentuh badan tu, sembahyang tu. Kenapa kita disuruh untuk sentuh badan? Biar rasa ni daripada tanah ni akan kembali kepada tanah. Yang kekal, kata Nabi SAW, hanyalah amalan kamu. Mengiringi mayat itu 3 perkara, kata Nabi SAW. Yang akan mengiringi mayat itu iaitu ahli keluarganya dan hartanya, dan juga amalannya. Ahli keluarga pergi dan ahli keluarga balik. Harta juga pergi. Kereta kita lah, kita punya kenderaan datang dan juga balik. Yang tinggal bersama kita amalan kita. Jadi suruh kita pegang badan kita ni. Badan kita ni kalau kita pegang akan beri kesedaran. Tengok muka berkedut dan muka aku ni kan. Berkedut dah kan. Tengok apa nama lutut kita. Lutut kan rukuk tu pegang lutut kan. Diri lama dah bergegar lutut ni. Tak boleh kan. Disuruh kita pegang lutut kita, disuruh kita pegang badan kita, supaya kita tahu ini daripada Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagai puasa orang istimewa. Apabila puasa itu membentuk deria itu, dan deria itu dia membawa ketenangan pada hati. Sebab itu bulan puasa itu sebenarnya cara membentuk deria manusia. Kita pergi pada satu step lagi, satu tahap lagi. Macam manakah yang dikatakan oleh Imam Ghazali puasa orang yang teristimewa, khawasul khawas ataupun khususul khusus. Puasanya bukan saja deria itu memandang benda-benda yang baik, tetapi dapat mengambil iktibar di sebalik daripada apa yang dipandangnya. Hari ini mata contohnya. Mata kan disuruh kita memandang benda baik, disuruh memandang Al-Quran. Bukan saja memandang Al-Quran, tetapi mengambil iktibar daripada apa yang dilihat. Mengambil pengajaran apa yang dilihat. Terlihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat alam, lihat bintang, lihat matahari, terasa kebesaran Allah. Saya pada tahun 2009 ni, saya ada program di Iran. Lawatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di sana. Daripada Tehran pergi ke Isfahan. Daripada Isfahan kami akan ada program di Shiraz, satu tempat bernama Shiraz. Shiraz ni banyak malaikat ulama. Kalau kita baca nama kitab Ash-Shirazi, mana itu adalah ulama daripada kota Shiraz. Jadi daripada Isfahan tu bertolak lambat dekat pukul 4.45 dah. Jalan kami berempat, orang Melayu 4 orang, satu orang Iran yang bawa driver bawa kereta. Sebelum tu program di Tehran daripada pagi Isfahan sampai petang, terus sampai tolak ke Shiraz. Sampai tengah jalan, lebih kurang saya ingat lagi 100 lebih kilometer, driver tu dah tak larat sangat dah. Dia kata aku letih sangat lah, kita kena cari bandar, kita nak tidur lah. Kami pun singgah kat Susur. Satu kota kecil bernama Solestan. Cari hotel tak jumpa, cari hotel tak ada, pusing-pusing pun tak ada hotel. Ada anak-anak muda berlepak tu, kita pun tanya, ada hotel tak kat sini? Dia kata, sini tak ada hotel ni. Aku tengok ni semua penat. Tak apalah, tidur rumah aku lah, baik orangnya. Boleh lah. Jadi dia pun kata, aku tunggu jam. Kebetulan isteri aku pun balik kampung, aku kembang rumah je. Dia pun kembang rumah,
Sementara tengah rumah tu, kami kat luar tu berbual dengan kawan-kawan dia. Akhirnya dia kata apa? Kami ni kata dia bukan beragama Islam. Terkejut. Aku ni adalah penyembah bintang, penyembah api. Tuhan kami adalah Ahura Mazda. Saya pun terkejut. Cuit kawan saya, nak tidur ke sini malam ni? Tak pasal kita jadi korban Ahura Mazda nanti. Bincang, tak apalah. Kita pun berempat ramai insya-Allah kot. Okeylah. Akhirnya alhamdulillah tidur rumah dia. Pagi-pagi bangun alhamdulillah, dan alhamdulillah selamat. Hari ini boleh masih lagi mengajar di sini. Jadi selepas daripada Solistan, saya pergi ke Kota Syiraz. Di Kota Syiraz saya selalu tertanya-tanya, kenapa ada orang yang boleh lagi menyembah bintang, boleh lagi menyembah api. Dan keadaan dengan dakwah, banyak TV ada, radio ada. Habis daripada Syiraz, kami punya program seterusnya ke utara Iran. Jalan paling singkat, kami terpaksa melalui satu padang pasir yang sangat besar, sangat jauh. Nama padang pasir itu Kavirilut, Kavir-E-Lut, Kavirilut. Cuba type kat internet. Saya dulu selalu dengar bahawa Kavirilut satu padang pasir yang cantik. Kami pun lalu malam, dan memang lawa. Saya banyak dengan izin Allah lalu padang pasir. Pernah di Makkah, Madinah kita pun biasa. Kat Mesir pernah, dekat Jordan pernah, dekat Syria pernah, kat Maghribi pernah. Tapi Kavirilut memang sangat cantik, kerana kita seolah-olah duduk dekat Datu Tempurung, yang dinding langit tepi tu dah ada bintang lah. Dinding tu bintang, memang cantik. Macam duduk dekat bulan, dinding langit tu bintang dah. Biasa kita lalu ke padang pasir kat Mekah, dia banyak abuk, jadi di atas dia nampak dia, bawah tak nampak. Ini bersihnya padang pasir tu, sampai dinding langit tu bintang. Memang cantik. Syiraz ke utara Iran. Sampai di utara Iran, keadaan sejuk. Kita orang Melayu pun sampai, esok pagi sampai, programnya lusanya. Di malam tu pun dia sediakan tempat tidur. Dia tahu budak Melayu semua sejuk ni, dia pun pasang api, embun api kat rumah tu. Kayu, buat api rumah. Kita budak Melayu pun duduk, ya Allah, sedapnya kan api. Jadi sebelum tidur tu saya terfikir, Tuhan, patutlah ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah api. Kerana merasa kagum pada bintang, ada orang menyembah bintang. Dan kerana rasa berterima kasih kepada api, orang boleh menyembah api. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Allah suruh kita kagum kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Kalau dua sifat ni ada, kita akan rasa khusyuk untuk mengagung dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga mata, dilihat suruh kebesaran Allah. Kita disuruh lihat untuk sifat-sifat manusia. Melihat kerana manusia adalah guru bagi kita, guru kehidupan. Lihat sifat manusia. Sebab tu orang yang sentiasa meningkatkan diri dia, melihat, memperbaiki akhlak dengan melihat akhlak orang lain, dia akan semakin halus akhlak dia. Telinga, sama juga orang yang puasa di peringkat hawasul hawas atau khususul khusus teristimewa. Telinganya bukan saja mendengar benda baik, tapi mendengar dengan merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan telinga dia membaca Al-Quran, bergelinangan air matanya, seronoknya membaca Al-Quran. Dengan telinga mendengar kuliah-kuliah agama, walaupun pada bulan Ramadan dengan kuliah agama mengantuk sikit. Tapi ya Allah, terima kasih Tuhan, Kau jemput aku kat majlis ilmu hari ni, dapat belajar pasal bulan Ramadan. Kan? Syukur, rasa membesar Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dengar benda-benda yang baik. Disuruh kita di majlis ilmu. Siapa yang majlis ilmu bulan Ramadan tu besar pahala dia.